Okey, Assalamualaikum guys. Bersama lagi dengan saya Cik Fats. Okey, ini aku nak buat sikit video pasal cara-cara nak kenal arah. Cara mudah kita nak kenal arah dalam market ni. Okey, first kali dalam forex ni kita ada market yang kita panggil uptrend. Okey, uptrend dia macam ni. Ni yang kita panggil uptrend. Sebab apa uptrend? Okey, kat sini kita boleh nampak resisten ni. Okey. Ni resisten. Okey, lepas tu ada lagi satu resisten yang lagi tinggi daripada resisten yang ni. Okey, lepas tu yang ni pun ada lagi satu resisten yang lagi tinggi daripada resisten yang tengah ni. Okey, jadi kat sini kita nampak yang market ni tengah naik. Okey, dia tengah menaik macam ni. Lagi satu kita nak tahu macam mana? Kita tahu support ni. Lepas tu ada lagi satu support yang lebih tinggi daripada support yang sebelum ni. Nampak? Dia lebih tinggi kan? Okey, lepas tu ada lagi satu support yang lebih tinggi daripada support yang sebelum ni. Nampak? Kalau kita nampak benda yang macam ni, yang ni market ni dalam keadaan uptrend. Nampak? Ni lagi tinggi daripada yang sini. Nampak? Ni pun lagi tinggi daripada resisten yang sebelah dia ni. Jadi sekarang ni market ni dalam keadaan uptrend. Okey, kita ingat yang tu je. Uptrend, bila uptrend, resisten ni kan. Lepas tu ada resisten yang kedua ni, dia kena lebih tinggi daripada resisten yang ni. Okey, sekejap kita buat link. Okey, kita ulang balik . Aku ajar apa cara mudah nak kenal market. Hampa tak payah nak ingat higher high, higher low, lower high, lower low. Kalau macam tu memang hampa akan pening kepala lah. Benda kita nak tahu arah aja, bukan kita nak guna apa, bukan kita nak ingat teknik-teknik sangat pun. Benda nak kenal arah ni hampa tengok saja apa dah boleh tahu dah. Okey, cara mudah dia tengok awal dulu resisten. Tengok resisten ni. Okey, lepas tu tak apa. Lepas tu kita cari lagi satu resisten. Selepas pada resisten ni, okey yang ni. Okey, jadi antara dua ni kita boleh nampak yang mana paling tinggi. Yang ni kan paling tinggi kan. Sebab apa kita panggil ni uptrend? Sebab dia dah breakout kat sini. Jadi bila dia breakout, market tu menunjukkan yang dia nak naik. Nampak? Lepas tu dia buat retracement kat sini. Ini retracement. Lepas retracement, dia naik balik. Buat resisten terbaru. Bila dia dah break dah resisten ni, okey, yang ni pun signal yang market tu untuk naik lagi. Kira masih lagi dalam keadaan uptrend. Uptrend ni market tengah naik lah. Uptrend. Okey, ataupun kita panggil market yang tengah trend. Bila market tengah trend ni lah, time ni lah yang kita nak ambil position entry kita. Time ni geng. Okey, masa ni lah time yang sesuai untuk kita nak entry. Ini dekat resisten kita nak kenal. Okey, lepas tu ada resisten keluar lagi lebih tinggi daripada resisten sebelah ni. Lepas tu ada lagi satu resisten. Lepas tu dia resisten ni pun lebih tinggi daripada resisten sebelah ni. Nampak? Lepas tu ada lagi satu resisten. Resisten ni pun lebih tinggi daripada resisten yang ni. Jadi yang ni menunjukkan uptrend lah. Macam mudah dia, market ni tengah buat trend. Dia tengah trending. Lepas tu yang tu dekat resisten. Kalau support kita nak kenal yang market tu tengah uptrend ke tak, kita kena tengok kat sini. Okey, kat sini. Ni support ni. Okey. Lepas tu keluar lagi satu support. Okey. Kita boleh nampak support ni dengan support ni yang mana paling tinggi. Okey, support ni lah kan paling tinggi. Bila kita nampak support ni tinggi, yang ni lah signal yang market tu tengah uptrend. Resisten tadi macam ni. Resisten kena lagi tinggi macam ni kan. Ni pun sama nampak. Kita boleh nampak. Dia makin menaik. Support pun menaik. Jadi yang ni lah bentuknya kalau market tengah uptrend. Yang ni je. Apa tak payah nak ingat higher high, higher low. Kalau first time apa nak ingat higher high, higher low, memang buat apa pening kepala lah. Jadi yang ni cara paling mudah untuk kita nak kenal arah. Nampak dia menaik macam ni. Ni kena breakout, dia break resisten ni. Jadi bila dia break resisten ni, okey, lepas tu dia buat lagi resisten baru. Bila dia buat resisten baru, okey, yang ni menunjukkan market tengah uptrend. Okey, lepas tu dia buat retracement. Retracement dia pun tak melebihi
support yang ni. Bila dia tak melebihi support yang ni, dia masih lagi uptrend. Kalau dia melebihi support ni, dia standby untuk downtrend. Macam tu je. Okey, sekejap lagi downtrend kita cerita balik. Okey, lagi sekali. 3 kali aku ulang. Aku tak mau hampa pening-pening lah dengan arah ni. Mudah je nak kena arah forex ni. Allah, macam ni. Macam ni. Dia makin tinggi, geng, makin tinggi. Resisten dia akan jadi makin tinggi. Tanda je, tanda resisten ni, tanda resisten ni, tanda resisten ni. Tanda resisten ni. Ni macam ni. Nampak? Lepas tu support, tanda support, tanda support, tanda support ni. Kat sini pun kita boleh nampak yang market ni dekat support ni dia menaik. Kalau kita tarik satu line dia menaik. Dia jadi naik lah. Kalau kat resisten pun kalau kita tanda dia menaik macam ni. Jadi yang ni lah uptrend. Yang ni yang kita panggil uptrend. Masa ni lah yang kita nak entry. Sebab apa kata masa ni nak entry? Sebab time ni lah masa yang sesuai untuk kita entry. Bila dia breakout, dia buat retracement, masa ni lah yang kita nak entry. Time trend, uptrend, market tengah uptrend. Itu cara kita nak kenal market yang tengah uptrend. Tanda sini, tanda sini. Tanda kat resistance tu, kalau kita nampak resistance ni makin lama, jadi resistance dia makin menaik. Dia makin menaik macam ni. Kita boleh nampak yang resistance ni duk naik. Yang ni lah uptrend. Lepas tu support pun kita tanda support ni kan. Bulat tu, kita nampak bulat tu dia naik juga, macam menaik. Dia naik tangga ni. Kita boleh nampak macam dia naik tangga. Nampak? Makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Yang ni lah uptrend, geng. Ni uptrend. Mudah je. Apa tengok je. Apa tengok ni, resistance ni naik. Resistance ni naik lagi tinggi. Dia melebihi resistance ni. Dia naik lah ni. Lepas tu yang ni, resistance ni pun dia dah naik daripada resistance yang ni. Dia lagi tinggi. Lepas tu resistance kedua pun, resistance kedua pun makin tinggi juga. Mungkin ni uptrend. Tapi kita tengok juga bawah ni. Adakah resistance tu tinggi juga macam support ni? Support. Adakah support ni dia lebih tinggi daripada ni, support yang sebelum ni? Yang ni, support ni dia kena tinggi lagi daripada support yang ni. Ni. Dia kena lagi tinggi. Lepas tu yang ni pun dia tinggi daripada support sebelum dia ni. Kalau macam ni, yang ni lah uptrend. Ni bentuk uptrend. Senang kan? Macam nak padam ni? Takkan nak tekan back kot. Ni lah uptrend, geng. Okey, jom kita tengok downtrend pula. Okey, ni sambungan downtrend. Okey, ni downtrend. Okey, kita boleh nampak kat sini. Aku nak tunjuk downtrend macam mana gambar. Okey, downtrend je daripada atas ni lah. Dia buat support, lepas tu dia buat resistance. Dia buat support, resistance, support, resistance, support. Okey, kita boleh nampak ni. Sorry. Buruk lah. Kita padam balik. Okey, ni macam ni. Tu macam ni. Macam ni. Okey, macam ni. Okey, kalau downtrend dia macam ni, geng. Okey, first kali kita carilah dia punya support yang ni. Okey, ni support pertama. Support kedua, dia mesti rendah daripada support sebelum ni. Dia kena rendah lagi. Okey, yang ni support kedua. Kita nampak dia lagi rendah kan. Okey, jadi yang ni downtrend. Yang ni pun dia lagi rendah daripada support sebelum dia. Lepas tu ni pun dia naik sikit. Okey, dah buat support. Jadi support ni pun lagi rendah daripada support sebelum. Lepas tu kedua, kita tengok dia punya resistance. Okey, resistance kena lagi rendah daripada resistance sebelum ni. Resistance ni. Dia tak boleh melebihi resistance yang ni. Ni, resistance ni tak boleh melebihi. Kalau dia lebih pada resistance ni, yang tu bukan downtrend. Okey, ni rendah. Okey, lepas tu tengok resistance sebelah dia lagi. Yang ni. Ni. Nampak dia rendah lagi kan daripada resistance yang ni. Ni. Resistance ni tinggi, resistance ni rendah. Okey, kita boleh nampak resistance ni rendah. Okey, jadi yang ni lah downtrend. Mudah je. Okey, sekejap aku nak tunjuk. Mudah je gambar. Okey, lagi sekali. Support. Okey, pada resistance dia buat lagi support lagi rendah macam ni. Nampak? Tu resistance pun dia tak tinggi, rendah pada resistance sebelum dia tu. Nampak? Ni support ni rendah lagi. Ni macam ni. Macam ni. Nampak? Tu. Kalau kita tarik satu line, okay, dia akan jadi
menurun. Line tu dia menurun. Kalau kat atas pun kita tarik satu line, dia menurun juga. Jadi market ni tengah downtrend. Kalau macam ni kita nak ambil setup apa? Kita kena ambil setup sell. Benda mudah je, benda mudah. Kalau kita tak tahu nak tanda ni, tak apa, tak ada masalah. Kita tarik satu line kat sini, kita tunggu dia breakout. Okey, dia breakout. Yang ni breakout. Ni breakout. Bila support ni breakout, okey, yang ni menunjukkan yang market ni tengah downtrend. Okey, lepas tu dia pun turun sampai sini dan dia melepasi support yang ni. Okey, masih lagi dalam keadaan downtrend kat sini. Nampak? Lepas tu dia retrace. Lepas tu dia turun lagi. Okey, bila dia turun lagi, dia melebihi support sebelum dia ni. Jadi yang ni pun masih lagi dalam keadaan downtrend. Yang tu saja downtrend. Mudah je. Nampak? Makin lama dia makin turun ni, turun, nampak? Dia rendah daripada yang ni. Ni pun dia rendah daripada yang ni. Ni pun rendah, ni rendah. Buat dia makin lama makin rendah, kita nampak. Ni makin lama makin rendah juga resisten ni. Kita tanda macam ni, tanda macam ni. Lepas tu kalau nak mudah, tarik terus ni. Kat situ pun kita dah nampak yang ni downtrend. Kita nampak dia menurun kan. Ni downtrend. Ni kita nak ambil sell lah, setup kalau downtrend macam ni. Dah lagi sekali, aku ulang lagi sekali. Support, okey. Lepas tu tengok support seterusnya. Rendah ke tak? Kalau tak rendah, kalau support macam ni kan. Kalau support macam ni bukan macam ni ke? Macam ni. Kalau macam ni bukan macam ni dia naik, nampak? Kita nak cari yang support rendah macam ni. Dia melebihi support ni. Dia melebihi support ni, nampak ni. Dia turun support dia ni. Lepas tu ni pun rendah. Nampak support ni rendah juga. Dia dah break support sebelum dia ni. Jadi yang ni downtrend. Lepas tu retrace. Lepas tu dia drop lagi. Okey, yang ni pun dah melebihi support yang ni. Ni support baru ni. Ni dalam keadaan downtrend. Yang ni dia downtrend. Nampak? Mudah je. Okey, uptrend, downtrend, uptrend, downtrend. Kenal yang tu ya, downtrend macam ni. Macam ni. Macam ni. Support ni dia dah break support, lepas tu dia buat support terbaru. Jadi yang ni downtrend. Lepas tu dia buat retracement, then kita target sell sahaja masa tu. Macam tu je. Kena uptrend, downtrend. Lepas tu kalau nak lebih confirm lagi, pastikan resisten ni dengan resisten ni lagi rendah. Dia kena rendah. Kalau kita tarik satu line pun dia menurun. Kalau kita tak mau kalau tarik satu line dia menaik macam ni. Yang tu bukan itu dalam bab lain dah tu. Downtrend dia macam ni. Tarik pun dia nampak dalam keadaan yang menurun macam ni. Tu downtrend geng. Uptrend macam ni. Dia menaik, dia break resistance, support yang terbaru pun tinggi daripada support yang sebelum dia ni. Nampak support terbaru lagi tinggi daripada support yang ni. Ni pun resistance terbaru ni pun lagi tinggi daripada resistance sebelum ni. Nampak? Ni uptrend. Uptrend. Maksud market tu tengah naik, tengah menaik. Kalau macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Kalau macam ni apa dia? Okey, kalau macam ni kita nampak yang market ni tengah buat sideway. Jadi kalau kita tarik sini pun dia tak boleh. Macam ni tak boleh. Ni bukan ni bukan geng. Yang ni bukan tau. Kalau macam ni bukan. Ni sideway. Kalau market macam ni jangan masuk entry. Apa-apa entry sekalipun jangan masuk. Dia tengah sideway. Tengah sideway macam ni. Macam ni jangan masuk. Okey. Contohlah market tengah uptrend. Okey. Market tengah uptrend ni, macam mana kita nak tahu yang market uptrend ni nak berakhir? Okey, nak tahu dia mudah saja. Okey, ni uptrend kan. Tanda low. Okey, tanda low. Macam mana kita nak tahu yang market uptrend ni akan berakhir? Mudah je. Kita ambil kat support ni. Kita tarik satu line. Okey. Lepas tu contohlah market ni dia drop. Dan dia dah tembus support ni. Okey, lepas tu dia buat retracement naik balik.
Nampak? Lepas tu dia buat resistance baru dan dia turun macam ni. Okey, kalau macam ni, yang ni lah yang kita panggil reversal, daripada uptrend menjadi downtrend. Macam ni je cara kita nak tahu yang market tu dah berakhir membuat uptrend. Yang ni nanti bab lain lah. Sekarang ni aku nak tunjuk apa macam mana nak kena uptrend dengan downtrend dulu. Uptrend macam ni, ulang balik. Macam tu. Resistance ni dia makin lama dia makin tinggi. Macam ni. Support ni pun makin lama makin tinggi, nampak? Kalau kita tarik satu line, dia akan jadi naik, nampak? Dia akan jadi naik. Makin lama makin tinggi. Resistance pun sama, tarik satu line dia menaik macam ni. Kalau line tak sama sekalipun, okey. Contohlah kita tarik line tak sama. Macam ni ke? Okey kan? Macam ni ke? Dia tinggi sikit ke? Kalau line tak sama kita tarik pun tak ada masalah. Sebab yang ni dia dah lebih tinggi daripada ni, dan yang ni pun dah lebih tinggi daripada resistance sebelum dia ni. Support pun sama juga. Support ni dia lebih tinggi daripada support sebelum dia ni. Itu yang ni pun. Yang ni support ni lebih tinggi daripada support sebelum. Jadi yang ni lah uptrend. Kita panggil uptrend. Kau ingat lu, uptrend macam ni, downtrend macam ni, mudah je geng. Uptrend, ingat uptrend. Okey, uptrend. Ni dia tinggi lagi, nampak? Dia makin lama dia makin tinggi. Yang ni pun makin lama makin tinggi. Lepas tu ni makin lama makin tinggi. Ni uptrend. Ingat uptrend. Lagi aku akan bawa masuk dalam chart sebenar. Okey, downtrend pun apa ingat balik ni macam ni. Resistance. Okey, lepas tu support dia kena melebihi support yang sebelum. Jadi dia buat support. Lepas tu resistance pun tak boleh tinggi daripada resistance yang sebelum dia ni. Jadi dia kena rendah. Yang ni pun dia kena rendah juga. Makin lama makin rendah. Nampak? Kita nampak tu support ni dengan support ni dia kena rendah. Rendah daripada support yang ni. Ni support ni. Lepas tu support terkini ni pula dia kena rendah daripada support sebelum dia ni. Macam ni. Resistance pun dia kena rendah. Resistance baru ni kena rendah daripada resistance sebelum ni. Yang ni pun sama, benda yang sama. Yang ni lah downtrend, yang kita panggil downtrend. Masa ni kita nak ambil sell. Okey, yang tu saja dalam ni aku nak tunjuk bentuk-bentuk dulu. Kalau boleh hampa tengok video ni, tanda lah buat nota. Dibentuk downtrend. Tanda-tanda macam ni, lukis macam ni. Ni downtrend. Okey, downtrend. Lepas tu uptrend macam ni. Tengok balik, kalau tak ni tak faham, tengok balik video aku. Allah. Uptrend macam ni. Ni tanda, buat nota tanda. Ni tinggi daripada resistance sebelum. Ni pun tinggi. Ni pun tinggi daripada resistance sebelum. Ni pun kalau dia buat resistance, dia tinggi daripada resistance sebelum. Yang ni lah uptrend. Support pula, support ni kena tinggi pada support sebelum. Support ni pun kena tinggi daripada support sebelum. Kalau ada support ni pun tinggi daripada support yang sebelum. Yang ni uptrend. Okey, aku harap hampa boleh faham tu uptrend. Lepas tu downtrend macam ni. Macam tu. Allah, macam ni downtrend. Lukis dalam buku kan. Lepas tu tulis uptrend. Cara mudah lah, tanda je. Hampa tanda ni. Okey, lepas tu hampa tengok lah dia, yang ni rendah daripada yang ni. Jadi yang ni downtrend. Lepas tu hak ni pun resistance ni lagi rendah daripada resistance yang ni. Ni resistance ni, nampak? Jadi yang ni downtrend. Aku tak suruh hampa hafal apa higher high, higher low. Yang tu semua kalau baru-baru memang akan pening higher high, higher low. Tak payah, hampa tengok je resistance tu. Tak, benda mudah je ni. Resistance ni, support ni. Tengok, makin lama makin rendah support ni. Kalau tarik satu line pun dia nampak menurun. Anak panah ni pun menurun. Yang ni pun kalau kita tanda, nampak makin lama makin menurun kita punya resistance tu. Kalau kita tanda satu line, dia menurun. Yang ni je downtrend. Tak payah nak ingat-ingat susah-susah. Yang ni je. Ni uptrend. Macam ni je bentuk dia. Resistance, makin lama makin tinggi resistance tu. Nampak? Support pun makin lama makin tinggi kalau kita tanda.
Macam ni je nak kena market, uptrend ke downtrend. Yang tu saja. Sekarang ni aku akan bawa hangpa ke dalam chart yang sebenar. Ada ke tak pattern-pattern macam ni? Confirm ada, mesti ada kan. Jom kita masuk chart yang betul. Okey, jom ni dalam chart yang sebenar. Okey, macam mana kita nak kenal yang market tu downtrend. Okey, kita buat yang downtrend dulu. Okey, jom kita lukis. Okey, first sekali macam aku cakap, cari support. Okey, cari support dia. Okey, support kat sini. Okey, support. Lepas tu cari support selepas tu. Ada lagi tak? Okey, support yang ni. Lepas tu ada lagi tak support? Jangan ambil yang ni tinggi. Lepas tu tengok yang support yang lagi rendah ada tak? Oh, yang ni ada ni. Okey, kalau kita gabungkan yang tiga-tiga ni, dia menurun, kita boleh nampak. Makin lama makin rendah, makin lama makin rendah support ni, kita boleh nampak support ni dengan support ni rendah. Lepas tu support ni dengan support ni lagi rendah. Nampak? Makin lama dia makin menurun. Jadi masa ni lah yang kita nak ambil setup sell. Kalau kat sini pun kita dah boleh guna dah. Kat sini kan. Kat sini ada support, lepas tu ada support kat ni. Okey, jadi kita nampak ni tengah nak buat downtrend. Lepas tu kat sini pun ada lagi support, dia menurun. Okey, kalau macam ni kita target sell saja, tapi jangan kita target sell dekat sini. Hampa pun tahu kan nak masuk sell macam mana. Yang tu nanti kita ni lah masuk ke bab link. Cara nak entry tu aku rasa dah ada dah. Hampa boleh tengoklah video aku sebelum ni. Ni nampak. Makin lama dia makin menurun dia punya support tu. Kalau kita tanda yang ni, yang ni, kita tengok yang bucu-bucu ni, yang bucu-bucu macam ni kan, macam ni nampak bucu dia tu. Tu macam ni. Lepas tu yang ni macam ni. Nampak? Bentuk asas dia macam ni je geng. Bentuk asas dia macam ni saja. Jadi bila masuk dalam chart candle-candle ni, dia akan jadi macam ni lah. Biasalah candle kan. Macam ni. Kita boleh nampak lah dia punya support tu makin lama makin menurun. Resisten dia pun makin lama makin rendah. Nampak? Ni. Resisten dia makin lama makin rendah. Yang ni lah downtrend. Okey, dalam bab ni tak ada pasal time frame apa lagi ya. Yang ni cuma nak tunjuk cara mudah. Betul-betul mudah nak kenal uptrend ke downtrend. Ni resisten, lepas tu resisten terbaru. Jadi yang ni support terbaru. Nampak? Dia makin lama makin rendah. Tarik satu line pun dia menurun macam ni. Tergabungkan dia menurun. Nampak? Support terkini lagi, nampak turun lagi. Nampak? Lepas tu yang ni, oh turun lagi. Nampak? Ni turun lagi. Nampak? Yang ni pun turun rendah. Dia makin lama makin rendah. Lepas tu kat sini dia tinggi, kat sini tinggi. Jadi janganlah ambil yang tu, ambil yang rendah. Yang ni macam tu. Dan sini ada lagi satu yang rendah, ambil yang tu. Yang tu saja. Yang ni cara nak kena arah luar. Nanti kalau nanti aku akan buat macam mana daripada downtrend nak ke uptrend. Dia akan buat apa dulu, bentuk-bentuk apa dia akan buat. Nanti next video lah. Sekarang ni aku nak tunjuk cara kita nak kenal arah dahulu. Okey, itu downtrend lah. Okey, jom kita cari lagi downtrend. Okey, kat sini ada. Okey, yang ni first support, cari support. Setelah ada lagi support. Yang ni support. Jadi support ni dia rendah daripada support yang ni. Dia rendah. Jadi yang ni downtrend. Lepas tu kat sini ada resistance. Lepas tu ada resistance lagi. Resistance ni lagi rendah daripada resistance sebelum ni. Jadi yang ni lah downtrend. Lepas tu macam mana kita nak ambil sell? Kita tunggulah dia breakout yang ni. Breakout yang ni, buat retracement, ambil sell. Tapi kat sini nampak dia naik. Yang tu kita akan sembang next video lah. Okey. Yang tu saja. Jom kita tengok uptrend pula. Jadi apa kena arah je dulu. Yang ni sebab dia naik, sebab ni lah kita tengok pun time frame M15. Nanti aku akan masuk balik bab time frame tu. Nak bagi faham betul-betul. Kita akan masuk macam mana betul-betul nak ikut setup. Macam mana nak buat SOP ni. Untuk teknik yang aku ajar ni, SOP apa kita nak guna. Yang tu nanti next video. Lah ni aku nak tunjuk cara kena arah dulu. Macam tu je. Kita gabungkan. Oh macam ni. Makin lama dia makin rendah. Jadi yang ni lah downtrend. Macam ni je bentuk downtrend. Basic dia yang ni lah. Lukis berlukis Ni support ni rendah, resistance ni rendah daripada resistance yang ni.
Apa kena lukis? Benda ni kena lukis. Bukan boleh tengok video aku terus pandai tak. Kena lukis. Jom kita tengok uptrend pula. Benda ni dia mudah je geng. Benda simple je. Okey, macam kat sini lah. Aku harap nampak lah. Okey, untuk uptrend pula kita carilah resistance. Mana? Okey. Okey, kita cari resistance kat sini lah. Kita ambil yang ni. Ni yang besar ni sikit. Okey, resistance. Tanda resistance tu. Lepas tu kita tengok resistance sebelah dia. Ada lagi tak resistance? Oh, yang ni. Oh, makin lama makin tinggi. Yang ni dengan yang ni mana tinggi? Yang ni lah tinggi. Dia tinggi. Lepas tu makin lama ada lagi tak? Ada lah yang ni. Makin lama dia makin tinggi. Yang ni uptrend. Lepas tu nak confirmkan lagi, kita tanda support pula. Support ni. Oh, ni support ni untuk yang ni lah. Support ni. Lepas tu support ni. Oh, makin lama makin tinggi support ni. Oh, ni ke yang kita panggil uptrend. Nampak? Kalau kita gabung, dia menaik. Kita boleh nampak yang dia menaik kat situ, uptrend. Tapi dalam chart biasalah, dia memang ada bentuk dia macam ni kalau dalam chart. Apa jangan pening-pening lah. Kita nak ambil yang bucu-bucu je geng. Apa tak payah pening-pening. Apa ambil bucu-bucu ni, ambil bucu ni. Support pun ambil lah support ni. Bucu-bucu, kat bucu-bucu je apa ambil. Lepas tu kita gabung. Makin lama makin menaik. Kita boleh nampak tu. Allah. Makin lama dia makin naik. Nampak? Kita boleh nampak dia makin lama makin naik. Jadi yang ni lah uptrend. Uptrend. Tadi downtrend. Sekejap kita tengok market length pula. Okay, aku buat lagi jelas sikit lah. Okay, yang ni kita tengok yang ni. Kita tanda resistance dulu. Okay, resistance ni. Lepas tu resistance kedua, yang ni. Oh, ni tinggi. Resistance ketiga, yang ni tinggi lagi. Resistance keempat, yang ni yang tinggi. 5, 6. Nampak? Makin lama makin tinggi kita boleh nampak. Makin lama makin tinggi. Lepas tu support pula. Support kita ambil yang ni. Support pun dia akan jadi makin lama makin tinggi. Ambil yang ni. Lepas tu ambil yang ni. Nampak? Support pun makin lama makin tinggi. Ambil yang ni. Ambil yang ni. Nampak? Lepas tu kalau kita gabungkan dengan yang tu. Gabung. Kita akan nampak tau. Makin lama dia makin tinggi. Walaupun dia tak berapa nak cantik kat ni. Biasalah market candle kan. Macam ni. Tapi kita nampak dia menaik. Ni dia dah break. Nampak dia menaik. Yang ni pun dia dah break. Nampak? Ni pun dia dah break. Nampak? Makin lama dia akan naik. Dia menaik. Jadi yang ni lah yang kita panggil uptrend. Kat bawah ni pun sama. Makin lama makin tinggi. Makin tinggi support dia. Macam tu je. Basic untuk uptrend macam ni. Untuk sini. Ni basic dah. Resistance ni tinggi. Nampak? Support ni pun kena tinggi daripada support sebelum dia ni. Nampak tak tu? Ni je basic. Nak kena arah, mudah je. Bila hangpa kena arah, hangpa mudah nak trade forex. Mudah nak trade forex. Pun nak kenal masa bila yang market tu nak buat reversal, mudah. Memang kalau hangpa kenal, memang hangpa boleh tahu time bila yang dia nak buat reversal. Yang tu nanti lah bab blank lah. Kalau hangpa nak tahu, nanti hangpa kena setia menunggu lah video-video aku. Itu nanti aku akan ajak lah macam mana kita nak tahu market tu nak berubah arah ke tak. Okay, kalau macam ni lah kan. Aku buat contoh lagi lah untuk sideways. Sini support, resistance, support. Lepas tu support kat sini, resistance, support. Lepas tu resistance. Okay, kalau macam ni kan, ni uptrend ke downtrend? Macam ni. Kita tanda pun kan. Macam ni ke. Ni uptrend ke downtrend? Kalau macam ni, dia tengah buat sideways. Jadi, jangan masuk apa-apa. Memang kalau kita nampak ni kan. Okay, kita ingat naik. Okay, lepas tu kita buy. Lepas tu sampai ni dia berhenti. Lepas tu turun balik. Tak guna juga kalau kita buy kat situ. Kalau kita sell kat sini kan. Lepas tu dia turun. Lepas tu naik balik. Tak guna juga kita sell kat situ. Kita ingat boleh turun lagi. Padahal dia tengah buat sideways dalam market, dalam keadaan sideways. Jadi memang kita tak boleh ambil entry kalau market tengah sideways. Kita ambil time uptrend macam ni.
dan downtrend macam ni. Macam tu. Silap okey. Macam ni downtrend. Macam tu. Ni uptrend. Uptrend. Okey, kena uptrend dan downtrend baru kita boleh ambil sell. Kalau market tengah sideways macam ni. Macam ni. Macam ni jangan kata-kata nak masuk. Ni dah sideways. Kita boleh nampak tarik trendline pun dia lurus. Bawa lurus. Dia tak ada macam ni, dia tak ada macam ni, dia tak menurun. Naik macam ni dia tak ada. Menurun macam ni pun dia tak ada. Dia macam ni je nampak. Dia straight macam ni. Jadi janganlah entry dekat kawasan yang straight macam ni. Nak entry biar entry dekat uptrend ataupun downtrend. Yang tu saja game. Mudah saja. Tanda je. Lagi sekali aku nak ulang. Aku takut hampa tak faham ni. Okey, kita buat lagi sekali. Sekejap. Okey, kita cari downtrend. Okey, hampa dengar betul-betul. Okey, cari resistance untuk downtrend. Resistance dengan support. Tanda dulu resistance. Okey, lepas tu tanda support. Support sini, support sini, support sini. Okey, kita nampak ni. Lepas tu kita gabungkan support ni ke support tu. Lepas tu resistance kita gabungkan ke resistance tu. Nampak tak? Dia menurun. Nampak? Dia menurun. Nampak? Jadi yang ni dalam keadaan downtrend. Yang ni downtrend. Okey, jom kita tengok uptrend lagi sekali. Sekali aku nak bagi hangpa faham betul-betul Okey. Okey, kalau macam ni. Macam ni kita tanda je, benda sama je, resistance. Ambil resistance mana-mana. Ni pun boleh, ni pun boleh, ni boleh, ni boleh. Support pun ni boleh, support ni boleh, support ni boleh. Nampak? Makin lama support pun makin menaik kat situ. Boleh, nampak? Support ni pun boleh. Nampak? Lepas tu kita gabungkan line. Nampak? Kita boleh nampak yang dia naik, ni pun naik. Nampak? Nampak naik. Ni lah uptrend. Walaupun market tengah kecil macam ni, dia masih ada support dan resistance kat situ, dan kita boleh gunalah support dan resistance kat situ. Macam tu saja. Okey, aku rasa sampai situ saja video aku. Ni cara kenal arah lah. Cara nak kenal arah dengan mudah. Hampa tak payah ingat-ingat high low. Nanti pening kepala juga lagi kalau aku ajak benda-benda gitu. Yang ni aku suruh tanda je. Tanda ni, tanda ni. Lepas tu gabungkan line. Jadilah uptrend. Tanda-tanda. Gabung. Jadilah downtrend. Macam tu saja. Kalau tanda-tanda. Lepas tu dia straight macam ni. Yang tu sideways. Jadi jangan trade. Kalau macam tu. Nak trade, biar trade. Market tengah uptrend ataupun downtrend. Macam ni. Macam ni kita nak trade. Okey, yang tu saja video daripada aku, Aceh FX. Terima kasih guys buat support Aceh FX. Jumpa lagi. Bye.